Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi وجاهد جهاده إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب يسر ولا تعسر يا كريم. لا حول ولا قوة إلا billahil aliyul azim. Yang dimuliakan Tuan Imam, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pada malam ini insya-Allah dengan tuan-tuan sama-sama kita membaca kitab Fiqhus Sirah yang telah disusun oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam mukadimah buku ini dia telah menyatakan bahawa dia kata, saya telah berusaha bersungguh-sungguh untuk memberikan para pembaca gambaran sebenar tentang sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya juga berusaha menonjolkan hikmah dan tafsiran kepada sesuatu peristiwa yang berlaku. Kemudian saya biarkan hakikat-hakikat yang ditonjolkan itu memberi kesan pada pembaca tanpa sebarang tukuk tambah atau muslihat. Itu dia punya mukaddimah. Maksudnya Syekh Muhammad Al-Ghazali dia katakan bahawa dia cuba buat kitab sirah yang sebaik mungkin. Kemudian dia mencetuskan beberapa hikmah yang ada, kemudian dia tinggalkan pada kita untuk fikir sendiri. Macam tu dia. Ini adalah merupakan di antara uslub Al-Quran. Uslub Al-Quran, Quran ni dia pencetus kepada kita untuk kita berfikir. Jadi Syekh Muhammad Al-Ghazali begitu juga, bila dia tulis sirah, dia cuma nak cetus pemikiran kita, kemudian dia tinggalkan apa yang terkesan pada jiwa kita untuk kita berpegang tanpa dia ada sebarang tukuk tambah atau ada sebarang meleret-leret lah. Dia dah bagikan cetukan pada hati kita tu, cukuplah pada dia. Kerana itu tuan-tuan, pada malam ni kita nak sambung tajuk berkenaan dengan peperangan Uhud. Peperangan Uhud. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila nak baca peperangan Uhud ni, yang sebenarnya kita rasa segan nak baca ni, sebab menceritakan tentang kehebatan para sahabat dan juga berkenaan dengan kesakitan yang telah dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam semasa peperangan ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum ni kita dah bincang berkenaan dengan apa yang berlaku semasa peperangan Uhud dan bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri telah kehilangan bapa saudaranya, dan bagaimana kita lihat kesungguhan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dalam menghadapi keadaan yang genting ini. Dan insya-Allah pada malam ini kita lihat muka surat 474, pengajaran di sebalik ujian. Pengajaran di sebalik ujian. Syekh Muhammad Al-Ghazali dia memulakan, dia kata peperangan Uhud banyak mengandungi pengajaran yang mahal dan iktibar yang berharga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia sahabat ni mereka adalah merupakan generasi contoh. Maksudnya dia akan jadi, kalau dalam mahkamah tu kita nak ngobarkan, dia ada contoh kes. Kes apa nama dia tu? Presiden kes. Presiden kes. Sahabat tahu bahawa mereka adalah presiden kes.
macam kita lah kan. Ni Presiden Kes. Jadi bila Presiden Kes ni, kalau kita lihat, dia akan menjadi rujukan sampai bila-bila. Orang dah meninggal pun kan, ada kes satu rujuk balik, ada kes tu rujuk balik, walaupun dah lama dah pergi kat Britain cari Presiden Kes yang sama dengan kes yang ada pada kita ni. Macam mana diselesaikan kes tersebut? Jadi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan juga para sahabat dan juga baginda sallallahu alaihi wasallam ini, mereka sedar bahawa mereka adalah merupakan Presiden Kes. Mereka Presiden Kes. Jadi kerana itu, bila ada sahaja perkara yang tergelencong sedikit pada pandangan kita, kita lihat bagaimana Allah cepat menjadikan sahabat itu untuk segera kembali. Ini yang kita bincangkan dulu, perbezaan kita ni dengan para sahabat. Sahabat buat salah, tapi dia segera untuk kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak bega lah. Tak bega kan. Air matanya akan bercucuran bila mendapat teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kalau kita lihat, ayat Quran itu turun kerana kata buat mereka. Turunnya ayat Quran kerana kata buat mereka. Macam kita sering membawakan, orang Lebanon Haik ni, apa sahaja yang akan dilakukan oleh orang Lebanon akan dilakukan oleh orang Lebanon Haik akan menjadi undang-undang pada negara. Macam mana Syekh? Garun tak? Garun kita. Cik syukur dia azan macam mana, maka akan jadi undang-undang pada negara. Imam bacaan dia macam mana, akan jadi undang-undang pada negara. Penceramah dia siapa, akan jadi contoh kepada negara. Jadi orang Lebanon ni jadi apa? Orang Lebanon tu jadi apa? Nak gila kita. Nak gila kita. Tapi sahabat tengok macam mana dia. Dia steady dan dia terima semua benda tadi. Dia buat bersungguh-sungguh sebab sahabat tahu mereka adalah merupakan Presiden Kes. Kita ni kemudian ni tak apalah, so dah tua so taubat kan, pergilah ke Mekah kan. Tak apalah kan, sekarang ni pergilah. Sebab kita tak rasa apa-apa, sebab kita bukan Presiden Kes. Jadi kerana itu tuan-tuan, kita lihat dalam peperangan Uhud ni, kita lihat peperangan Uhud dia banyak mengandungi pengajaran yang mahal dan iktibar yang cukup berharga. Kerana itu tuan-tuan, kalau kita lihat peperangan Uhud ni, ayat Quran yang panjang lebar diturunkan tentang pusingan, peristiwa dan nitijah peperangan ini. Kalau tuan-tuan boleh ambil nota, surah yang menceritakan tentang peperangan Uhud ni yang disebut sebanyak 37 ayat berurutan. Dalam surah Ali Imran ayat 139 sampai ayat 175, 36 ayat semua cerita tentang peperangan Uhud. Walaupun kalau kita lihat peperangan yang disebut dalam Quran cuma satu je, Badar disebut, kemudian Hunain disebut, tapi Uhud tidak disebut. Uhud tidak disebut. Namun kalau kita lihat bahawa sesungguhnya Al-Quran dia menceritakan berkenaan dengan peperangan Uhud ni sampai 37 ayat. Sampai 37 ayat. Jadi kerana itu kita lihat sesungguhnya dia banyak iktibar yang cukup berharga. Itu satu. Yang keduanya, peperangan ni meninggalkan kesan yang mendalam dalam jiwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara contoh apa tuan yang pernah kita sebut dulu, bila Hamzah telah dirobak-robik dia punya tubuh, Rasulullah bersumpah. Rasulullah kata, aku akan robak-robikkan juga orang musyrik bila berperang nanti. Allah tegur dia, tak benarkan dia. Jadi kerana itu kita lihat yang pernah kita sebut, bila yang membunuh Hamzah radhiyallahu anhu itu, bila dia masuk Islam, Rasulullah tak sanggup tengok wajah dia bila dia menceritakan berkenaan bagaimana dia membunuh bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam. Kesannya, ni dia Syekh kata ni, kesannya sentiasa diingati oleh baginda sehingga ke akhir hayatnya. Kita bayang tuan-tuan kan,
Agak tuan-tuan ni kalau saya tanya, apa peristiwa yang kita tak lupa sampai sekarang ni? Apa peristiwa yang kita tak lupa lagi sampai sekarang ni? Macam saya yang masih tak lupa lagi, masa kocik-kocik dulu naik basikal. Naik basikal kemudian jatuh masa hari hujan. Lepas tu pakcik tu digolak saya. Dia tak bangun lajang, tak ada digolak kita itu basikal. Ingat sampai sekarang ni. Kita mesti ingat sampai sekarang. Ingat je pakcik tu, apalah dia tak bangunkan saya dulu masa basikal kat kampung. Jadi masing-masing ada benda yang kau masih ingat. Dan peristiwa perkara yang sesungguhnya yang mendalam dalam jiwa Rasulullah. Maksud mendalam dalam jiwa Rasulullah ni, dia sampai bila dia masuk Islam sekalipun, Rasulullah masih lagi terasa, masih ingat lagi peristiwa ini. Masih ingat peristiwa ini dan masih lagi tak sanggup melihat wajah hamba yang telah merdeka itu di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Peperangan ini juga merupakan satu ujian yang amat berat. Porang tuan-tuan, kita tak terbayang kan, raya lepeh porang, raya ni apa porang lagi. Baru bulan puasa itu lepeh porang. Apa itu raya ni 6 Syawal ni dah pergi porang balik. Macam kita tuan-tuan, kalau kita kena serang, kita akan rasa orang Islam dekat Mesir ada lagi kan, orang Islam dekat Turki ada lagi, orang Islam dekat ni ada lagi. Kita akan fikir ada lagi. Tapi Rasulullah masa dia porang tu tak ada dah. Kalau habis kalau habis kita bayangkan betapa sesungguhnya keadaan yang dihadapi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Peperangan ini merupakan satu ujian yang amat berat, yang menulingkan rasa hati dan membongkar apa yang tersembunyi dalamnya. Lalu jelaslah kemunafikan dan keimanan. Bahkan derajat keimanan itu sendiri turut menjadi jelas. Lantaran itu dapat dikenali orang yang menyepak dunia dengan kasutnya, lalu tidak menghiraukan mana-mana keinginan duniawi. Dan samping itu dapat juga dikenali orang yang sedikit cenderung pada dunia, lalu ketamakan dunia yang sedikit melahirkan kesan buruk yang besar. Ketamakan dunia yang sedikit melahirkan kesan buruk yang besar. Ialah kadang-kadang orang bergaduh tu kanlah apa benar besar. Bila tanya kan, kau ni nak bercerai lelaki bini ni apa sebab? Kanlah besar benar sebab pun. Sebabnya ialah suami tak cat rumah. Ataupun kadang-kadang bila bertongkar suami isteri, apa sebab dia? Kecil je, kerana ada lubang tikus ke rumah tu suruh tampal, suami tak tampal. Ini contoh kadang-kadang yang syih diberi melahirkan kadang benda-benda yang sedikit melahirkan kesan buruk yang sangat besar. Ketamakan dunia yang sedikit melahirkan kesan buruk yang sangat besar. Sebagaimana kebakaran yang menakutkan berpunca daripada percikan api yang dipandang kecil. Peperangan Uhud, kata Syekh di sini, bermula dengan tindakan Abdullah bin Ubay mengundurkan diri. Ini satu perbuatan yang menunjukkan sikap memandang lekeh kepada masa depan Islam dan sikap mengkhianati Islam dalam keadaan yang paling getir. Ini merupakan ciri kehinaan sifat munafik yang paling jelas. Ketika satu dakwah mula tersebar dan mencapai kemenangan, ramai orang tergoda untuk turut sama berjuang di bawah panji dakwah ini. Lantaran itu, orang yang ikhlas bercampur aduk dengan orang yang berkepentingan. Orang yang keislaman tulen bercampur aduk dengan orang yang keislaman palsu. Percampuran ini sangat berbahaya pada perjalanan dan penghasilan sebuah risalah yang besar. Untuk kebaikan dan kepentingan dakwah, ia perlu ditimpa gegaran-gegaran keras yang dapat membuang unsur-unsur buruk daripada dakwah itu. Jadi Allah tak nak jadikan nanti bahawa di kalangan yang ikut Rasulullah ni ada di kalangan orang munafik. Jadi Allah jadikan itu peristiwa yang paling besar sekali, iaitu Allah kita dapat membezakan orang yang munafik dengan yang beriman. Hikmat Allah telah menentukan bahawa penapisan itu berlaku dalam peperangan Uhud. Hikmat Allah menentukan bahawa penapisan itu berlaku dalam peperangan Uhud. Maka Allah
liyadharal mu'minin ala ma antum alaih hatta yamidhal khabisa minat tayyib wa ma kana Allah liyutli'akum 'alal ghaib. Maksudnya Allah tidak akan membiarkan orang yang beriman dalam keadaan kamu berada padanya dalam keadaan yang ikhlas bercampur aduk dengan yang tidak ikhlas. Allah tak akan biarkan. Bahkan dia akan menguji kamu sehingga memisahkan yang buruk daripada yang baik. Allah telah berbuat demikian pada hari peperangan Uhud. Allah tidak akan menjadikan kamu mengetahui perkara gaib sehingga kamu dapat mengetahui orang munafik sebelum mereka dibezakan dengan cara sedemikian. Oleh itu sifat pengecut dan cabut lari ialah yang telah mendedahkan isi gulungan munafik. Yang kita faham tuan-tuan bahawa Abdullah bin Ubay ni dia menarik hampir 300 orang. Kuat kan dia punya tu. Dia punya mentrum dia kuat sehingga kan 300 orang daripada saf Rasulullah. Dengan itu keburukan mereka telah terbongkar di hadapan diri mereka sendiri dan di hadapan orang lain sebelum ia didedahkan oleh wahyu langit. Jadi sebab itu tuan-tuan kalau kita lihat peperang Uhud ni, dia memberikan pengajaran tentang erti ketauhidan yang cukup tinggi pada sahabat. Macam kita kan, kita biasa ngobar kan, kau apa nak kisah kan, kau nak kisah kau dah adanya, kau orang baik, kau adanya insya-Allah lah tolong kau. Sahabat tak jadi kau macam tu. Sahabat Allah nak ajar, walaupun Nabi dengan kau, tapi itu bukan jaminan Allah akan tolong kau kalau kau tak busuk. Itu risalah yang cukup besar. Kalau kita lihat nanti tuan-tuan, yang Syekh Muhammad Ghazali nak beritahu kita, walaupun Nabi dengan kau kan, walaupun agama kau betul, Nabi dengan kau, doa dia mustajab, tapi kalau kau tak ikut arahan dia, kalau kau tak berusaha, kalau tak ikut betul-betul, kau tak akan menang. Itu kita lihat pengajaran yang cukup besar yang Allah nak berikan kepada para sahabat. Kata Syekh di sini, jika kamu melangkau permukaan bumi yang dipijak oleh gulungan munafik itu, kamu akan melompat ke puncak tinggi keimanan yang sangat dalam dasarnya lagi suci unsurnya. Keimanan ini menjelma semasa serangan yang berjaya di awal peperangan, kemudian semasa mempertahankan diri dengan bermati-matian yang terpaksa ditempuh oleh tentera muslimin ketika tentera musyrikin melakukan serangan balas dan menguasai medan peperangan. Ada sahabat tuan-tuan dalam peperangan Uhud ni, dia nak cabutkan besi yang terkena pada tubuh baginda SAW. Dia cabut dengan apa? Gunakan gigi dia. Dia masukkan mulut dia, kemudian dia tusuk gigi dia, nak cabutkan besi yang tertusuk dalam tubuh baginda SAW. Jadi satu keadaan kita lihat bagaimana suasana yang kalau kita tak dapat nak gambarkan lah, suasana yang kita tak gambarkan macam mana. Sesungguhnya para pahlawan yang menulis sejarah dengan darah mereka menghalalkan perjalanan sejarah ini dengan keazaman. Mereka lah orang-orang yang menempuh peperangan, menjaga masa depan Islam di atas muka bumi melalui peperangan ini. Jadi kerana itu kita lihat nikmat agama ni sampai kepada kita hasil daripada pengorbanan orang dulu. Agama ni takkan dapat berkembang kalau tidak ada pengorbanan. Mesti ada darah. Sebab tu Allah kata innallaha ashtara minal mu'minin, Allah beli di kalangan mukmin anfusahum, diri, wa amwalahum, harta. Banyak orang boleh bagi harta, tapi dia nak bagi diri untuk kurban di dakwah tak ramai. Nak bagi nyawa dia tak ramai. Bagi harta semua boleh bagi, harta boleh bagi, tapi nak bagi nyawa dia, bagi dirinya di dakwah Allah Subhanahu Wa Taala tidak ramai yang boleh bagi. Sebab tu Allah kaitkan dua-dua. Allah kaitkan dua-dua sekali. Diriwayatkan bahawa Abu Khaisamah telah terbunuh dalam peperangan Badar, anak dia. Abu Khaisamah ni orang Ansar. Orang Ansar. Dan ini yang sesungguhnya yang sangat ditakuti Quraisy. Bila Rasulullah dapat tackle orang-orang Ansar. Sebab orang Ansar ni memang sejenis manusia yang berani. Yang berani dan sanggup untuk mereka itu berhabisan mempertahankan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini satu contoh. Anak Abu Husaimah, anak dia meninggal dunia, terbunuh dalam peperangan Badar. Anak dah mati, meninggal. Tapi bila Uhud, dia pula nak pergi. Kok kita ni kan, dia dah bagi anak dah lah tu. Takkan dia nak pergi juga.
Kan Syekh, anak dah bagi dah, takkan nak bagi lagi saya ni nak pergi juga kau. Tapi sahabat tu masya-Allah, Abu Haisamah anak dia pergi. Masa Badar dulu dia nak pergi, tapi undi-undi anak dia dapat pergi. Jadi anak dia kata, sekiranya bukan kerana syurga, maka saya akan beri ayah pergi juga perang Badar. Tapi ayah dia undi, dia tak payah pergi, dan anak dia pergi. Anak dia syahid. Kemudian Abu Haisamah jumpa baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, demi Allah, aku telah terlepas peluang untuk menyertai perang Badar. Sedangkan aku sangat ingin menyertainya, sehingga aku dan anakku telah mengundi untuk keluar berperang, tetapi dia mendapat undangan itu. Kemudian dia dikurniakan mati syahid dalam peperangan Badar. Semalam, ni tuan-tuan, semalam aku telah bermimpi melihat anakku dalam rupa yang paling baik, sambil berseronok dengan buah-buahan dan sungai-sungai syurga, berada dalam syurga. Anaknya yang telah meninggal dunia masa peperangan Badar. Dia juga berkata pada aku, ikutlah jejak kami, pasti kamu akan menemui kami di dalam syurga. Sesungguhnya aku telah mendapati apa yang dijanjikan kepadaku oleh Tuhan sangatlah benar. Jadi mimpi ni tuan-tuan, biasanya kalau jiwa kita ni memang macam tu kan, pagi, petang, siang, malam kita fikir benda tu, kita akan mimpi benda tu. Memang jiwa dia bergelora untuk mendapatkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Haisamah pernah kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dia kata, aku amat rindu untuk menemaninya. Dia nak syahid tu bukan soal. Nak syahid tu nanti jumpa anak kat syurga. Nak jumpa anak kat syurga. Aku juga telah tua dan tulangku telah lemah. Aku sangat ingin bertemu dengan Tuhanku. Maka wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dia mengurniakan padaku mati syahid dan dapat menemani anakku Haisamah di dalam syurga. Anak dia mana Haisamah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa untuknya, kemudian beliau mati syahid di dalam peperangan Uhud. Amru al-Jamuh, seorang yang tempang. Amru al-Jamuh, seorang yang tempang. Beliau mempunyai 4 orang anak lelaki yang masih muda. Beliau yang berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila baginda mahu menuju ke Uhud, beliau mahu keluar bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak pun berkata padanya, sesungguhnya Allah telah memberikan kelonggaran kepada ayah, maka eloklah ayah tinggal di sini sahaja. Ini tepuk ni, tempang. Kami sudah pun memadai untuk ayah. Allah juga telah menggugurkan kewajipan daripada ayah. Amr datang berjumpa baginda sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, sesungguhnya anakku menghalang aku daripada jihad bersama kamu. Demi Allah, aku memang berharap untuk mati syahid sehingga aku dapat memijak syurga dan kakiku yang tempang ini. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam kata padanya, Allah telah menggugurkan kewajipan jihad daripadamu. Kita ni tuan-tuan cantu Nabi ngobarkan balik lah kan. Dan kita kan. Mesti ditunggu depan lah. Syekh hari ni baliklah kita. Tapi sahabat nanti tengoknya. Dan baginda kata, baliklah kau. Allah telah gugurkan kewajipan jihad daripada kamu. Baginda bersabda pada anaknya, apa salahnya jika kamu membiarkan ayah kamu berjihad? Boleh jadi Allah akan menggunakan kepadanya mati syahid. Lalu Amr keluar bersama baginda sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau terbunuh syahid dalam peperangan Uhud. Naim bin Malik berkata, sebelum peperangan Uhud meletus, wahai Nabi Allah, janganlah Tuhan menghalang kami daripada masuk ke syurga. Demi Tuhan yang diriku di dalam tangannya, aku tetap akan masuk syurga. Lalu Nabi bertanya, dengan sebab apakah? Beliau menjawab, dengan sebab aku menyintai Allah dan Rasulnya, aku juga tidak akan lari pada hari peperangan. Lantas Rasulullah bersabda kepadanya, kamu memang benar. Kemudian dia telah mati syahid pada hari tersebut. Abdullah bin Jahsh ini lagi hebat ni. Dia punya doa. Doa dia apa? Allahumma inni aqsamu alaika
an alqa aduwan ghadan. Ya Allah, sesungguhnya aku bersumpah pada kamu bahawa aku bertemu musuh esok. Fayak tuluni, dia bunuh aku, lalu mereka tu membunuh aku. Summa, bukan saja bunuh, yabquru batni, kemudian dia membelah perut aku, belah perut aku. Wa yajda'ul anfi, kemudian memotong hidung aku. Wa uzuni, dan telinga aku. Perut dirodek, kemudian hidung dipotong, telinga juga dipotong. Kemudian summa tas'alani, lepas itu bila aku mati engkau akan tanya aku. Macam ni tuan-tuan dia punya ni. Dia nak jadikan nanti bentuk modal di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian bila aku mati nanti, summa tas'alani, lepas tu ya Allah engkau akan tanya aku, fi mazalik, Allah akan tanya kau ni hidung kau pergi mana, telinga kau pergi mana. Maka aku akan jawab, fika ya Rabb, ya Allah aku jumpa engkau ni tak ada telinga, tak ada hidung, togah dek kau lah. Macam tu warna lelaki tu. Kan, kau ni mati tak ada apa tu, ketinggalan mana apa ya, semua nak bagi kau surau lebih dah, habis langsung bagi surau lebih dah. Contohlah kan, contohlah bagi ke tahfiz lebih dah. Contohlah. Jadi kita mati, kita boleh cakap Allah Ta'ala, ya Allah saya tinggalkan dulu harta saya untuk diwasiat je, 1/3 je, yang baki tu semua dah bagi. Nak ngobarkan hilang hidung, tak ada hidung, nak hilang. Sahabat ni macam tu. Besok aku jumpa Allah, Allah tanya perut kau ni apa cerita hidung kau ni apa cerita telinga kau ni apa cerita fi mazalik, qalu fika ya Rabb, ya Allah tak ada hidung aku ni, perut aku yang robek ni, tak ada telinga aku ni, semuanya aku beri di jalan engkau wahai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini di antara gambaran tuan-tuan, gambaran kita lihat kepahlawanan yang hebat. Ini yang menyebabkan kita lihat dia mengejutkan tentera kafir pada awal peperangan dan penghujungnya, sehingga mereka goyah di hadapan pahlawan tersebut. Sebab itu tuan-tuan, orang Quraisy yang pegang dia punya bendera yang kita sebut dulu, memula Talhah bin Abi Talhah, kemudian hampir 11 orang yang saya sebut dulu mati dan dipegang oleh wanita. Bila wanita dipegang itu, sahabat datang nak pergi bunuh, dia tengok perempuan tak dibunuh. Tengok perempuan dia tak jadi bunuh. Jadi nak katakan bahawa sesungguhnya dalam peperangan ini kita lihat satu keberanian yang di luar, pemikiran manusia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Badar prepare nak pergi perang tak? Badar, sahabat dan Rasulullah prepare tak pergi perang dalam peperangan Badar? Prepare tak? Mesti tak jawab je kan? Tak payahlah jawab, saya jawab sendiri. Badar sahabat tak prepare. Asalnya nak pergi kejar kafilah Abu Sufyan. Uhud prepare. Memang preparation betul. Rasulullah pakai baju besi. Jadi mereka pergi itu memang nak pergi perang, memang nak pergi mati syahid. Inilah beberapa gambaran kepahlawanan yang hebat. Dan sehingga kan kita lihat orang kafir dia terkejut. Mana terkejut orang tempang masuk medan, ini baru tempang. Pada penghujung pula tidak mendapat apa-apa. Pada penghujungan perang pula mereka tidak mendapat apa-apa faedah daripada pencapaian mereka pada pertengahannya. Kepahlawanan jenis ini tertanam di bawah dinding-dinding sejarah Islam yang masih tegak sehingga hari ini. Kemenangan Islam tidak akan berlaku dan kezaliman tidak akan tersingkap kecuali dengan kekuatan yang tersimpan dan terpendam dalam hati golongan siddiqin dan para syuhada. Itu yang Syekh Ghazali kata, bahawa agama ni tidak akan dapat kita menangkan melainkan adanya orang yang sanggup syahid, yang boleh memberikan masa dia di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapakah rahsia ilham ini? Siapakah pemancar cahaya ini? Siapakah pembangkit keupayaan ini? Sesungguhnya ia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sahabat tuan-tuan dia didik dalam tempoh
Yang ni pada kedua hijrah, dalam tempoh berapa tahun? 12 tahun. Dalam tempoh 12 tahun. Kenapa begitu cepat sahabat dididik oleh baginda sallallahu alaihi wasallam? Kerana kita lihat mereka tu memang telah ada dah ada persediaan rasid, aset kebaikan tu memang telah ada dalam diri mereka. Jadi sebab tu dia cepat untuk terima kebaikan. Sesungguhnya Nabi baginda telah mendidik generasi unggul ini. Daripada hati baginda yang hebatlah semua hati tersebut diisi dengan semangat pengorbanan penuh kepada Allah dan semangat mengutamakan ganjaran sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tuan-tuan kenapalah bila dengar cerita Rasulullah kan daripada Mekah ke Madinah tu pun dah cukup dah untuk sahabat. Dengar cerita Rasulullah baru 2 tahun 2 kali raya. Nak burak cerita Rasulullah dengan Abu Bakar daripada Mekah Madinah hijrah sampai ke Madinah itu pun cukup. Jadi itu saja telah cukup menjadi sebab para sahabat untuk bangkit. Itu saja telah cukup jadi kepada sahabat untuk bangkit membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia ini telah tercedera dalam peperangan Uhud. Badan baginda sallallahu alaihi wasallam tercedera bila beberapa utas rantai baju besi tercucuk di muka baginda. Kenapa tuan-tuan? Sebab baginda jatuh dalam lubang. Siapa digali yang kita cerita sebelum ni? Jatuh di dalam lubang yang telah kita cerita sebelum ini. Dan kita lihat beberapa utas rantai besi tercucuk di muka baginda. Jadi jatuh terduduk kan. Jadi besi terkena muka dia. Terkena muka baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Ubaidah bertungkus lumus berusaha untuk mencabutnya dengan mulut beliau. Itulah keadaan sepanah kan. Kalau ada sepanah boleh cari sepanah. Cabut dengan mulut. Besi itu tidak dapat dicabut daripada daging baginda sallallahu alaihi wasallam sehinggalah 2 batang gigi depan Abu Ubaidah tertanggal. Darah mengalir dengan banyaknya daripada luka baginda sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali air dicurah ke atasnya, makin banyak darah keluar. Jadi tuan agama kita ni dengan darah baru Rasulullah, kita ni dapat nikmat agama kan. Darah baginda sallallahu alaihi wasallam. Darah tidak berhenti mengalir, melainkan setelah dibakar sepotong tikar yang dibuat daripada daun kurma atau sebagainya, lalu ditampal pada luka tersebut. Jadi bayangkan macam mana tuan-tuan, darah kita pergi ladang kan. Ladang kono penyongit, empek das pun apa rasa tuan-tuan pernah kena menyongit empek das ladang seseorang nak pensan dengan saya pernah kena itu nak pensan tu kono pula mesin rumput punya ni apa rasa dia. Bayangkan baginda sallallahu alaihi wasallam dan sahabat, kita lihat macam mana mereka menggunakan ambil tikar jerami, kemudian bakar, sumbitkan jerami itu pada tempat luka baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi alangkah sesungguhnya kita lihat yang disebutkan oleh Syekh di sini, peristiwa Uhud ni Rasulullah ingat sampai akhir hayat dia. Selain itu, gigi di antara gigi kacip dan gigi taring baginda juga patah. Topi besi yang dipakai oleh baginda pecah di atas kepalanya. Bagaimanapun baginda sallallahu alaihi wasallam tetap berfikiran jelas dan bijak. Jelas dan bijak apa tu maksudnya? Sebab Rasulullah bila keadaan kelam kabut tersebut, Rasulullah masih sempat menyusun strategi, maka dia panggil sahabatnya, wahai sahabatku, berkumpul kepada aku. Masih kita tetap berfikiran jelas dan bijak sambil menghalakan para sahabat ke arah kebaikan sehingga berakhirnya peperangan. Kemudian baginda turut ditimpa musibah pada ahli keluarga sendiri. Hamzah dibunuh dengan sebatang lembing yang menikam perutnya. Kemudian Hind, isteri Abu Sufyan, datang mengeluarkan hati Hamzah daripada perutnya. Dia memanahnya, kemudian meludah keluar setelah empedunya pecah. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau kita lihat dalam surah Al-Imran yang saya sebut daripada ayat 139 175 tadi, kita lihat macam mana Allah nak membangkitkan semula mood orang Islam, membangkitkan semula keyakinan orang Islam. Kalau kita lihat di sini,
tindakan Hind tadi untuk bunuh, keluarkan hati put dan sebagainya, tujuannya apa? Tujuan dia untuk menjatuhkan emosi orang Islam, untuk menjatuhkan emosi orang Islam. Sebab tu kita lihat dalam ayat nanti berkali-kali berkenaan dengan Allah memujuk semula emosi yang ada pada orang Islam. Rasulullah menyanjungi Hamzah, sangat mengasihinya. Baginda melihat betapa dahsyatnya penyiksaan dilakukan ke atas Hamzah radhiyallahu anhu. Jadi kalau tengok peperangan Uhud ni tuan-tuan, capolah kita orang ikut Nabi kan. Kita masih balik tidur, kita boleh tidur lagi, ada kereta lagi kan. Kita tak susahlah nak berjuang agama ni. Susah ke? Takat nak bagi duit 5,000 ke masjid, kocik benar tu. Tak ada orang yang pergi masjid ni terpaksa solat berdarah, tak ada kan. Benar tu. Dan dengan baginda SAW bagi je punya pak saudara dia, Saidina Hamzah radhiyallahu anhu, meninggal dunia. Tertusuk tubuh Rasulullah dengan besi, baju je sendiri. Hati baginda sangat terseksa. Baginda bersabda, aku tidak akan ditimpa musibah dengan seseorang sepertimu selama-lamanya. Aku tidak pernah berada dalam satu keadaan yang lebih menyakitkan aku berbanding keadaan ini. Rasulullah Nabi tuan, dia kata, aku tak pernah dalam hidup aku ni terkena benda yang sangat aku rasa sakit selain daripada ini. Sebab tu dalam Syekh Mat Qattan, dalam kitab dia, kitab Ulum Quran dia ada ceritakan bagaimana sumpah baginda sallallahu alaihi wasallam berkenaan akan balas dendam, akan membalas balik seperti mana yang dilakukan. Tapi Rasulullah wa'fu wasfahu. Ni kena dua tuan-tuan hidup ni. Wa'fu wasfahu. Wa'fu apa dia? Siapa nak sebut kat tempat lain? Wa'fu apa? Wa'fu beri maaf, tapi masih simpan lagi. Okey juga. Tapi Rasulullah disuruh apa? Wa'fu wasfahu. Maafkan dan jangan ingat langsung. Tu kan tu. Ramai orang boleh maaf, tapi yang nak lupakan langsung. Boleh kita maafkan, tapi dia tak lupa dah kan. Memang kita air raya maafkanlah, tapi kita tak lupa. Okey juga, wa'fu saja. Tapi yang Allah minta wa'fu wasfahu. Yang tu yang Allah sebut kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana itu tuan-tuan, bila Fathul Mekah kan, Rasulullah tak balas dendam pun. Tak ada pun Rasulullah balas dendam dengan mereka ni. Siapa pegang wa'fu wasfahu. Macam Hind ni kan, isteri Abu Sufyan ni. Allah SWT kata lah, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan selamat. Sedangkan isteri dia lah dulu yang membunuh bapa, yang mengupah orang membunuh bapa saudara baginda SAW. Sepatutnya masuk yang Mekah tu kan, cari Abu Sufyan ni dengan rumah dia. Ini dulu memang ni. Tengok. So ambil wa'fu wasfahu. Dan benda ni yang dipelajari oleh yang kita sebut dulu, Huzaifah Al-Yamani kan, yang sahabat Adam apa ni dalam perang Uhud, ayah dia terbunuh. Kemudian dia tak pernah sebut langsung peristiwa ayahnya dibunuh oleh sahabat tersebut. Namun tidak lama selepas itu, sikap berserah pada Allah telah memadam rasa sedih yang mendatang ini. Rasulullah kembali memeriksa ehwal para sahabatnya dan meringankan musibah yang menimpa mereka. Daripada keimanannya, baginda mencurahkan apa yang dapat mengisi jiwa mereka dengan kesabaran, keredaan pada Allah dan ketundukan kepada keputusannya. Ini perkara tuan-tuan, pengajaran yang cukup besar, ketundukan kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam peperangan ini tuan-tuan, sahabat Rasulullah dia susun strategi cukup baik. Dia letakkan pasukan pemanah kat mana. Kalau kita sebut dulu peperangan Badar, sahabat bagi idea. Sahabat bagi idea pada Rasulullah nak berkemah kat mana, nak duduk kat mana. Tapi dalam peperangan Uhud, Rasulullah menjadi komander sepenuhnya. Tapi dalam keadaan sekali pun, kita lihat macam mana masih lagi dicuba oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selepas itu kita lihat macam mana doa baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesungguhnya tuan-tuan, kalau kita lihat kisah Uhud ni merupakan satu kisah, bukan sekadar kisah, pengajaran yang memang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sesama kita ambil pengajaran. Dan agama kita ni tuan-tuan, dia takkan menang melainkan dengan pengorbanan. Percayalah. Selagi mana kita tak terasa berkorban untuk agama, selagi itulah agama kita tak menang. Kalau setakat bibi-bibi kan, takkan menang agama kita.
Setakat bibi-bibi ya. Setakat bibi sampai bibi lah. Melukut melukut ya. Agama ni mesti ada pengorbanan untuk kita dapat kemenangan bagi agama ini. Wallah tuan-tuan, wallahu alam, mudah-mudahan ada kebaikannya pada diri saya dan tuan-tuan semua. Minta maaf kalau ada terlentur kata, terkasar bahasa. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.